Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang gaya berfikir. Saya Nur Amni binti Sakri bersama dua lagi ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Syafiq bin Cik Ibrahim dan Rabiatul Akila binti Wazim. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih terperinci tentang jenis gaya berfikir, kita akan pergi ke pengenalan dahulu, iaitu secara umumnya manusia ni dia mempunyai gaya pemikiran yang berbeza-beza. Kebanyakan orang dia akan memilih ataupun lebih suka menggunakan gaya pemikiran yang tertentu, tak kira dalam apa jua bidang yang sedang dibincangkan ataupun keadaan yang tertentu. Hal ini kerana orang yang berbeza ni dia mempunyai matlamat, sikap, sangkaan dan andaian yang turut berbeza. Setiap gaya berfikir ni dia mempunyai kelemahan dan juga kelebihan yang tertentu. Oleh itu, setiap gaya pemikiran ni sesuai digunakan dalam situasi tertentu mengikut kepada dorongan seseorang tu untuk dia menggunakannya. Seterusnya, kita akan masuk kepada jenis-jenis gaya berfikir. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis gaya berfikir banyak dan kami telah letakkan dalam pembentangan kami. Jenis gaya berfikir ada 18 jenis. Setiap gaya berfikir ni kami akan memberi definisi dia. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ni dia merujuk kepada keupayaan tu untuk melihat sesuatu daripada pelbagai sudut. Apabila berfikir secara kreatif ni, matlamat berfikir ni adalah untuk menerbitkan pelbagai persepsi, konsep, idea, cara penyelesaian masalah dan lain-lain lagi. Pemikiran kreatif ni juga dia dapat menghasilkan idea yang memeranjatkan pemikiran biasa. Bermaksud, sesiapa yang mempunyai pemikiran kreatif ni, dia dapat menghasilkan idea tu yang luar biasa daripada orang yang pemikiran biasa. Seterusnya adalah pemikiran kritikal. Kritikal ni pada asalnya pemikiran ni dicipta untuk menghindari kesilapan, kekeliruan dan andaian-andaian yang salah. Pemikiran jenis ini dia lebih teratur, lebih tersusun, adil, wajar dan lebih tepat. Namun kalau kita lihat kini, pemikiran ni dia lebih menjurus kepada melakukan kritikal yang negatif. Bagi dia, seseorang tu dia akan mencari kesalahan atau kelemahan melalui cemuhan, serangan dan kutukan. Dalam erti kata yang lebih mudah, meskipun pemikiran ini berguna untuk memperbaiki idea yang sedia ada ataupun mengelakkan kesilapan daripada berlaku ataupun memperbaiki kelemahan supaya lebih sempurna, tetapi kita dapat lihat dia mempunyai banyak kesan yang negatif. Misal kata, dia dapat menghalang pertumbuhan idea baharu, malahan ia hanya pemikiran dia hanya membuktikan sesuatu idea tu salah ataupun betul. Dia tidak memperbaiki pun idea tu. Seterusnya, pemikiran analitikal. Pemikiran ini dapat dikenal pasti apabila seseorang itu menunjukkan daya usaha hendak melihat sesuatu tu secara dengan lebih terperinci. Pemikiran ini juga adalah merupakan salah satu daripada aktiviti pemikiran logikal. Kalau kita lihat, maksud analisis itu sendiri adalah proses memecah-mecahkan masalah besar kepada pembahagiannya yang lebih kecil supaya dapat diselesaikan. Bermaksud di sini, seseorang tu jika ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dia memerlukan maklumat dan fakta untuk menjawab segala persoalan seperti apa, mengapa, bila, bagaimana, siapa dan di mana. Seterusnya adalah pemikiran positif. Pemikiran ini merupakan suatu pemikiran yang membina dan merupakan sebahagian daripada pemikiran konstruktif. Hal ini kerana keupayaan melihat sesuatu perkara tu dia akan dilihat bahawa dari sudut yang baik dan berguna ataupun menguntungkan. Jadi kemahiran positif ni dia dapat membolehkan peluang-peluang baharu tu dapat dikenal pasti, juga seterusnya membolehkan ramalan-ramalan positif tu dapat dilakukan. Kita akan beralih pula kepada pemikiran negatif. Berfikir secara negatif ni merupakan sifat semula jadi manusia kerana kita sering terdedah dengan masalah, risiko
kesilapan dalam kehidupan seharian kita. Jadi pemikiran ni dia akan sentiasa melihat keburukan, bahaya, risiko dalam setiap perkara yang kita lakukan. Pada masa yang sama, individu yang mempunyai pemikiran negatif ni, dia akan sentiasa mengamalkan sikap yang lebih berhati-hati ataupun berwaspada, dan dia takut mencuba sesuatu yang baru. Namun begitu, dia ada sifat kebaikan sebaliknya. Sepertinya dia dapat membantu seorang tu untuk mengelakkan daripada bahaya dan kesilapan daripada berlaku ke atas dirinya sendiri. Seterusnya, pemikiran objektif. Pemikiran objektif ni adalah untuk mendapatkan maklumat dan fakta semata-mata. Seseorang itu dia tidak akan berlaku bias ataupun dia lebih mudah tidak menggunakan unsur emosi, cita rasa, prasangka dan nilai dalam pemikirannya itu sendiri kalau dia berfikir secara objektif. Hal ini penting untuk menghasilkan fakta yang bersifat neutral dan lebih bermutu. Okey, seterusnya adalah pemikiran proaktif. Pemikiran proaktif merupakan individu yang sentiasa berfikiran jauh dan boleh menjangkakan kemungkinan yang akan berlaku. Individu ini akan cepat bertindak dalam menyelesaikan sesuatu masalah supaya dapat mengelakkan kesan ataupun impak yang lebih serius terhadap sesuatu masalah. Dan individu ini juga sentiasa bersedia dengan rancangan masa hadapan ataupun strategi untuk halangan yang bakal dihadapi. Individu yang proaktif juga perlulah lebih berimajinasi tinggi dan perlu berfikiran logik supaya dapat mengenal pasti masalah dan menyelesaikannya secara positif. Seperti contoh situasi yang diberikan, kita dapat lihat apabila individu proaktif ini mengambil tindakan awal dengan memberikan galakan dan nasihat kepada rakannya, individu tersebut dapat mengelakkan rakannya daripada menghadapi masalah yang lebih serius. Jadi di sini kita dapat lihat tindakan awal yang diambil oleh golongan proaktif ini akan dapat mengelakkan kesan yang lebih serius daripada masalah yang dihadapi atau juga dapat mengelakkan masalah tersebut daripada berlaku. Yang seterusnya adalah pemikiran konstruktif ataupun membina. Pemikiran ini ditandai oleh daya usaha untuk memperbaiki kesalahan dalam sesuatu idea. Dan pada awalnya, individu konstruktif ni akan berfikir secara kritikal dan juga negatif. Maknanya, dia akan lihat sesuatu perkara itu dari segi bahaya, risiko, kekurangan dan juga mungkin kelemahannya. Barulah individu tersebut akan memperbaiki idea tersebut ataupun membuat idea yang baru. Dan gaya pemikiran konstruktif ini telah dibina berdasarkan rasa tidak puas hati terhadap apa yang ada dan keinginan untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Antara yang dilakukan oleh individu konstruktif ini adalah mengemukakan cadangan-cadangan konkret bagi memperbaiki idea, mencari cara-cara yang dapat memastikan sesuatu idea itu dijalankan dengan mengemukakan bukti-bukti untuk menyokong idea tersebut, mencari cara-cara yang bolehkan sesuatu idea itu dapat dijalankan dan berjaya. Dan secara analoginya, seseorang yang berfikiran konstruktif akan tercari-cari cara-cara lain untuk memperbaiki idea yang sudah cukup baik. Maknanya, idea tersebut sudah cukup baik tetapi individu konstruktif ni ingin mencari idea yang lebih baik daripada idea tersebut. Okay, seterusnya adalah pemikiran emotif. Individu yang mempunyai pemikiran emotif akan cenderung membuat keputusan ataupun memberikan pendapat berdasarkan emosi ataupun perasaan. Dan pemikiran emotif dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pemikiran positif dan juga negatif. Namun begitu, hal ini tak bermakna bahawa pemikir emotif ini hanya membuat keputusan ataupun sesuatu perkara ataupun menjana idea berdasarkan emosi semata-mata. Emosi ini hanya menjadi faktor dominan yang mempengaruhi segala keputusan yang dia buat. Okey, dan pemikiran emotif ini tidak mengutamakan logik dan keselarasan antara fikiran kerana emosi mempunyai logiknya yang tersendiri. Okey, dan gaya pemikiran emotif juga bersifat humanistik ataupun bergantung kepada individu tersebut. Dan seterusnya adalah pemikiran projektif. Pemikiran projektif adalah pemikiran yang digunakan untuk meramal masa depan. Individu yang berfikiran projektif ni merupakan seseorang yang mampu berfikiran jauh juga dan mempunyai wawasannya yang tersendiri.
Dan setiap apa yang dilakukan, dia akan membuat perancangan, ramalan, hipotesis, spekulasi atau andaian terhadap kemungkinan yang bakal berlaku. Dan gaya pemikiran projektif ni, dia dapat dibantu oleh gaya pemikiran proaktif dalam membuat andaian yang lebih tepat dan berkesan. Gaya pemikiran projektif sangat penting bagi mengelakkan pelbagai keputusan yang dianggap mungkin betul pada masa sekarang tetapi mungkin terbukti salah pada masa hadapan. Jadi, pemikir golongan projektif ini akan membantu membuat ramalan ataupun andaian terhadap perkara tersebut pada masa akan datang. Apakah fungsi ataupun kesannya pada masa akan datang. Okey, seterusnya adalah pemikiran pragmatik. Pemikiran pragmatik menjadikan kita lebih praktikal, realistik, wajar, mementingkan kegunaan serta mempunyai backup plan. Golongan gaya pemikir ini tidak akan melakukan sesuatu perkara yang sudah terbukti kebesarannya, maknanya dia suka ada perkara-perkara yang baru dan lebih cenderung untuk melihat hasil yang diperoleh dalam masa yang singkat. Oleh itu, golongan pemikir pragmatik ini dia akan memilih idea yang dapat dijalankan secara serta-merta walaupun idea itu dianggap kurang baik daripada melakukan sesuatu idea yang dianggap sebagai ideal tetapi mengambil masa yang lama. Kerana golongan pemikir pragmatik ini dia mementingkan kesan dalam jangka masa yang singkat. Okey, seterusnya adalah pemikiran nilai. Gaya pemikiran nilai ini merupakan nilai yang paling penting semasa membuat keputusan. Setiap manusia mempunyai pegangan nilai dalam dirinya yang tersendiri. Maknanya dia ada pegangan moral, pegangan agamanya yang tersendiri yang berbeza daripada orang lain. Dan pegangan inilah yang digunakan untuk menilai sesuatu perkara. Dan dalam proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan, gaya pemikiran nilai ini boleh digunakan dalam dua peringkat. Peringkat pertama berdasarkan nilai yang dipegang ataupun diingini, contohnya nilai moral. Dan pada peringkat kedua pula, peringkat membuat keputusan, iaitu setelah idea-idea kreatif tadi dijana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan pada peringkat inilah sebenarnya pemikiran nilai ini dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq dan saya akan sambung untuk pemikiran yang seterusnya iaitu pemikiran sistematik. Pemikiran sistematik dia digunakan bagi mengawal proses berfikir supaya ia tidak bercelaru dan tidak bercampur aduk. Pemikiran sistematik boleh menggunakan beberapa teknik berfikir seperti alat-alat berfikir, CORT1, Cognitive Research Trust 1, 6 topi berfikir serta pemetaan minda. Pemikiran sistematik boleh mengenal pasti masalah dan dengan lebih jelas dan mengambil langkah yang efektif semasa menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya pemikiran historis. Pemikiran historis merupakan pemikiran yang mengarah seseorang untuk menoleh ke belakang bagi melihat masa lampau. Ia mengarah minda kita menoleh ke belakang, yakni mengetahui punca dan sebab suatu perkara itu agar perkara tersebut tidak berulang lagi. Contohnya, punca dan sebab berlakunya masalah sosial dalam kalangan remaja Malaysia pada hari ini iaitu pengaruh rakan sebaya, ibu bapa dan keluarga dan sikap individualistik dan materialistik masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada pemikiran intuitif. Pemikiran intuitif bermaksud perasaan yang tidak menggunakan proses rasional seperti fakta dan data. Pemikiran intuitif lebih kepada suara hati, di mana penting dalam situasi memerlukan keputusan untuk dibuat dengan serta-merta tanpa masa untuk mempertimbangkan aspek yang berbeza dalam sesuatu situasi. Pemikiran hipotetikal dia lebih kepada proses meneroka kemungkinan dan kesan pelbagai aspek di dunia. Contoh dia, adakah terdapat perbezaan yang signifikan ataupun tidak bagi sesuatu perkara. Hasil kajian dengan menggunakan proses pemikiran hipotetikal menjawab sama ada hasil kajian itu diterima ataupun ditolak, betul ataupun salah dan benar ataupun palsu.
Seterusnya, pemikiran reaktif. Pemikiran reaktif melibatkan pengguna berfikir hanya apabila terdapat sesuatu peristiwa atau kejadian yang memerlukannya untuk berfikir. Bermaksud, tidak akan berfikir selagi tidak ada perkara yang berlaku. Analoginya, ayat yang sering digunakan oleh golongan yang menggunakan pemikiran reaktif adalah seperti saya tidak boleh. Yang kedua, dia menyebabkan saya geram. Yang ketiga, tiada apa yang boleh saya buat. Pemikiran logika, reasoning ataupun sebab yang memberi panduan dan penerangan kepada kita sama ada sesuatu perkara itu boleh diterima atau tidak. Konsep asas dalam pemikiran logik ialah kebenaran, di mana ia boleh membantu kita untuk mengenali dan dapat mengelakkan sebarang kesilapan kerana berupaya berfikiran secara berkesan tentang sesuatu perkara. Pemikiran logika juga digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas berikut seperti perkaitan di antara sebab dan akibat, membuat deduksi atau kesimpulan, hujah, cadangan idea atau pandangan. Baiklah, kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu slide analisis, channel dan nilai. Bagi gaya berfikir yang berada di bawah analisis, iaitu ada 4, iaitu pemikiran objektif, pemikiran histori, pemikiran analytical, pemikiran sistematik. Manakala bagi di bawah jana pula adalah pemikiran intuitif, pemikiran kreatif, pemikiran proaktif dan pemikiran hipotetikal. Manakala bagi di bawah nilai ataupun nilai idea ini banyak, iaitu seperti pemikiran nilai, pemikiran kritikal, pemikiran pragmatik, pemikiran konstruktif, pemikiran negatif, pemikiran positif, pemikiran projektif, pemikiran reaktif, emotif dan logika. Saya akan memberikan justifikasi tentang kedudukan gaya berfikir mengikut fungsi analisis, channel dan nilai. Bagi analisis idea ataupun menganalisis idea ini, ada 4 tadi saya bagi tahu, iaitu pemikiran objektif. Pemikiran ini juga tergolong dalam bahagian analisis kerana seseorang yang mempunyai pemikiran objektif ni, dia mampu menganalisis fakta tanpa menggunakan perasaan emosi atau prasangka. Dan pemikiran ini dia akan dia tidak akan mengemukakan sebarang cadangan, idea, pandangan, kritikan atau penilaian tanpa menganalisis dan berfikir secara logik. Jadi sebabkan itu dia di bawah bahagian analisis. Dan pemikiran histori pula, pemikiran ini dia lebih mementingkan sebab dan kerana. Hal ini berkaitan dengan memahami sesuatu masalah itu bukan kepada penyelesaian masalah. Ia memberi peluang kepada seseorang tersebut untuk melihat masa lalu tentang punca sesuatu masalah sebelum mencari jalan penyelesaian. Oleh sebab itu dia tergolong dalam bahagian analisis. Manakala bagi pemikiran analytical, seseorang yang berfikir menggunakan pemikiran analitikal ni, dia juga akan dikategorikan di bawah bahagian analisis kerana seseorang itu akan melakukan pelbagai analisis untuk menjawab soalan-soalan seperti apa, mengapa, bila, bagaimana, siapa dan di mana. Melalui aktiviti analisis ni, seseorang itu dia dapat memahami keadaan yang sukar difahami atau dapat membuat ramalan tentang perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Namun begitu, kita lihat bahawa analisis yang berjela-jela ni, dia akan menyebabkan minda seseorang tu akan menjadi tepu kerana dia sesat dalam perincian yang terlalu mendalam. Seterusnya adalah pemikiran sistematik. Pemikiran sistematik ni digunakan oleh seseorang untuk mengenal pasti sesuatu masalah tu dengan meletakkan hala tuju pemikiran pada masa yang sama. Dia dapat mengelakkan kecelaluan pemikiran individu tersebut dan elemen campur aduk dapat dihindarkan. Individu juga dia dapat mampu fokus kepada suatu masalah tu dengan lebih jelas. Oleh itu pemikiran sistematik juga dia tergolong dalam bahagian analisis.
Okey, seterusnya kita akan lihat gaya pemikiran berdasarkan fungsinya dalam menjana idea. Yang pertama adalah pemikiran intuitif. Pemikiran ini lebih menjerumus kepada membuat sesuatu keputusan tanpa maklumat yang lengkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketiadaan masa ataupun terdesak. Oleh itu, pemikiran intuitif ini kita dapat kira sebagai fungsinya menjana idea juga, tetapi menjana idea dalam masa yang singkat. Okey, seterusnya adalah pemikiran kreatif. Pemikiran ini juga tergolong dalam bahagian menjana idea. Hal ini disebabkan oleh ciri-ciri seseorang yang mempunyai pemikiran kreatif akan mempunyai keupayaan untuk menghasilkan idea baru atau dapat mencari idea untuk menyelesaikan masalah. Maknanya individu yang berfikiran kreatif ni dia akan sentiasa mencari perkara-perkara yang kreatif, idea-idea baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan hal ini menyebabkan pemikiran kreatif dapat berfungsi dalam menjana idea. Dan seterusnya ialah pemikiran proaktif. Pemikiran proaktif ini juga dianggap dapat menjana idea kerana golongan pemikir proaktif ini mampu berfikiran jauh dan memikirkan sesuatu perkara yang bakal berlaku. Maknanya golongan proaktif ni dia dapat memikirkan tindakan awal ataupun idea awal yang boleh diambil untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan mungkin idea-idea yang dijana oleh golongan pemikir proaktif ni adalah idea-idea awal dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun mengelakkan daripada sesuatu masalah itu menjadi lebih serius. Yang seterusnya adalah pemikiran hypothetical. Pemikiran ini berfungsi untuk menjana hujah, fiksyen, senario khayalan iaitu imajinasi kepada individu tersebut. Maknanya dia lakukan sesuatu perkara berdasarkan imajinasi, hujah dan macam pegangan diri dia lah. Dan hal ini juga dapat digunakan untuk menjana idea. Cuma idea yang dijanakan itu idea yang tak dapat dikenal pasti ataupun dikira sebagai munasabah. Dan idea itu juga tak boleh dikira sebagai betul atau salah, benar atau palsu, atau diterima atau tolak. Kerana dalam kategori ini hanyalah untuk menjana saja dan idea itu tak semestinya betul atau salah. Jadi pemikiran hipotetikal ini boleh berfungsi dalam menjana idea. Dan idea-idea yang dijana daripada setiap pemikiran tadi iaitu pemikiran intuitif, kreatif, proaktif dan juga hipotetikal ini perlulah dinilai. Seterusnya kita akan sambung kepada justifikasi gaya pemikiran dalam bahagian menilai idea. Antara pemikirannya yang tergolong dalam menilai idea ialah pemikiran nilai, di mana pemikiran nilai ni dia berfungsi untuk menilai idea yang telah dirancang berdasarkan nilai atau pegangan hidup seseorang dari segi agama ataupun moral. Pemikiran nilai menuntut individu tersebut membuat penilaian terhadap idea yang telah dihasilkan dari segi buruk dan baiknya. Seterusnya pemikiran kritikal, di mana pemikiran kritikal berfungsi untuk menilai idea dan dilihat bermaksud kritikal itu sendiri bermaksud mampu nilai. Seseorang yang mempunyai pemikiran ini mampu memberi manfaat untuk memperbaiki idea sedia ada tetapi tidak berupaya mencipta idea baru. Seterusnya pemikiran pragmatik. Seseorang yang berfikiran pragmatik lebih menumpukan penilaian idea yang bersesuaian dengan keadaan dan situasi. Pemikiran jenis ini sentiasa mengamalkan sikap waspada dan mengambil kira semua kemungkinan yang akan berlaku. Secara umumnya, pemikiran pragmatik digunakan untuk menilai idea dari segi pelaksanaannya dan bukan dari segi idea yang ideal tetapi sukar dijalankan. Seterusnya, pemikiran konstruktif. Pemikiran konstruktif digunakan untuk menilai idea dari segi kritikal dan juga negatif, di mana idea yang telah dijana akan dinilai kelemahan dan kekurangan dan risikonya setelah idea dinilai dari segi kritikal dan negatif.
individu tersebut akan berfikir secara konstruktif, akan memperbaiki idea tersebut berdasarkan kelemahan idea itu. Pemikiran negatif turut tergolong dalam menilai idea. Hal ini demikian kerana seseorang yang sentiasa didorong supaya penilaian dan keputusan dibuat hanya pada sesuatu keburukan, bahaya, kekurangan dan pelbagai yang bersifat negatif. Manakala pemikiran positif juga terdorong dalam bahagian menilai idea. Hal ini disebabkan seseorang dapat memberi cadangan tentang kebaikan sesuatu idea. Selain itu, pemikiran ini dapat memberi faedah yang bakal diperolehi jika suatu idea itu dilaksanakan. Oleh itu, setiap penilaian yang dibuat akan dibuat secara positif tanpa adanya unsur negatif. Seterusnya, pemikiran projektif. Pemikiran projektif akan menilai idea berdasarkan kesannya pada masa depan. Perancangan, ramalan, hipotesis dan agakan akan dibuat untuk menilai sesuatu idea tersebut. Kemahiran berfikir ini mengelakkan sebarang kesilapan semasa menilai idea. Seterusnya, pemikiran reaktif. Pemikiran ini hanya tercetus apabila selepas adanya peristiwa kejadian idea yang dijana. Kebiasaannya pemikir tersebut, dia suka mengkomen, membuat ulasan, kritikan tentang suatu peristiwa. Oleh sebab itu, pemikiran reaktif tergolong dalam menilai idea. Seterusnya, pemikiran emotif. Pemikiran emotif berfungsi dalam menilai idea kerana pemikir emotif ni dia berdasarkan emosi ataupun perasaan, sama ada emosi positif atau emosi negatif. Hal ini bermakna keputusan dia berdasarkan penilaian secara emotif bersifat humanistik dan self-centered ataupun berdasarkan pendirian seseorang itu. Seterusnya, pemikiran logika yang mana lebih kepada proses seseorang itu untuk membuat kesimpulan daripada bukti atau apa-apa yang kita jadikan sebagai bukti. Kesimpulan mungkin boleh terdiri daripada beberapa fakta, penilaian atau idea yang dihasilkan oleh proses pengalasan. Oleh sebab itulah pemikiran logika dia termasuk dalam menilai idea. Kita akan pergi ke contoh situasi. Contoh situasi yang kami kemukakan ialah keengganan rakyat untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan dalam mengatasi wabak COVID-19. Baiklah, untuk membincangkan tentang situasi tersebut, kami telah membahagikan kepada analisis, jana dan nilai. Di bawah analisis, kami memilih pemikiran analytical. Dan di bawah jana, kami memilih pemikiran kreatif. Dan di bawah nilai, kami memilih pemikiran nilai. Untuk analisis, untuk menjawab kepada punca mengapa keengganan rakyat untuk mematuhi PKP, iaitu kita lihat daripada apa dan mengapa. Apa rakyat tidak mematuhi arahan PKP. Mengapa? Kita dapat lihat daripada pertama, rakyat ingin keluar membeli barangan keperluan. Yang kedua, ingin berjumpa saudara mara. Yang ketiga, keluar bersenam. Yang keempat, temu janji di hospital. Untuk menjana idea tentang penyelesaian masalah tersebut, kami memilih pemikiran kreatif. Yang pertama adalah pemberian kupon kepada pelanggan yang menggunakan pembelian atas talian. Dan yang kedua, meluaskan rangkaian wifi percuma kepada rakyat untuk perhubungan komunikasi. Bagi nilai, maksudnya untuk kita menilai idea tersebut, kami memilih pemikiran nilai. Pemikiran nilai ni boleh memberi pada nilai baik dan nilai buruk. Nilai baik bagi idea yang pertama adalah rakyat akan pandai mengurus kupon yang diberikan. Bermaksud di sini, kupon yang diberikan oleh kerajaan, dia dapat mengurus dengan baik. Misalnya, dia dapat bahagikan kupon untuk membeli makanan, untuk membeli
keperluan diri dan sebagainya. Namun begitu, terdapat nilai buruk kepada idea itu, iaitu rakyat hanya berharap kepada bantuan kerajaan tanpa mencari inisiatif yang lain. Dia hanya berharap kepada kupon tu sahaja. Kalau habis, habis. Seterusnya, bagi nilai baik yang idea kedua pula ialah dapat mengeratkan silaturahim antara saudara mara melalui video call dan sebagainya. Malahan pelajar juga yang berada di rumah boleh melakukan perbincangan bersama rakan-rakan melalui Webex dan Zoom. Terdapat juga nilai buruk bagi idea yang kedua ini, iaitu rakyat akan menyalahgunakan kemudahan Wi-Fi percuma kepada perkara yang tidak berfaedah seperti menonton perkara-perkara yang negatif dan bermain game. Okey, idea yang ketiga ialah menyediakan platform khas secara percuma kepada pesakit yang membuat temujanji dengan doktor mengikut tahap penyakit. Jadi idea ini kita kalau analisisnya mengikut pemikiran nilai, kita dapat lihat dari nilai baik dan nilai buruk. Nilai baiknya ialah kesihatan rakyat akan lebih terjamin dan dapat memendekkan masa yang diperlukan untuk rawatan. Maknanya pesakit tidak perlu pergi ke hospital ataupun klinik, kerana seperti kita tahu, kalau pergi klinik dengan hospital ni dia akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi masa dapat diambil dapat pendekkan masa yang diambil dan juga dapat menjamin kesihatan rakyat. Nilai buruknya pula akan timbul isu ralat berkaitan penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Contohnya kalau kita guna platform internet ataupun kita cakap doktor tu hanya video call dengan pesakitnya, makna doktor tu tidak akan dapat mengenal pasti secara sebetulnya apa penyakit yang dihadapi oleh pesakitnya. Okey, itu dari segi nilai buruk. Okey, seterusnya kita akan lihat idea yang keempat, iaitu menganjurkan pertandingan bersenam di rumah dengan sedikit ganjaran ataupun hadiah. Jadi kalau kita nilai idea tersebut dari nilai baiknya adalah rakyat dapat melakukan aktiviti yang berfaedah dan badan yang lebih sihat. Maknanya apabila dia duduk rumah tu, dia lakukan perkara yang berfaedah dan juga dia dalam masa yang sama dia dapat badan yang lebih sihat. Okey, seterusnya dari segi nilai buruk. Kalau dari segi nilai buruk ni kita dapat lihat mungkin akan berlaku pengabaian aktiviti rumah tangga yang lain. Contohnya apabila seseorang ibu tu terlampau fokus nak menang pertandingan bersenam ni, dia mungkin akan mengabaikan aktiviti rumah tangga yang lain. Dia lupa masak untuk anak-anak, lupa luangkan masa bersama keluarga dan sebagainya. Itu dari segi nilai buruknya. Okey, idea yang seterusnya adalah kerjasama antara pihak hospital dengan syarikat penghantaran dalam menyalurkan ubat-ubatan. Okey, kalau kita lihat idea ini dari segi nilai baiknya, rakyat mendapat bekalan perubatan dengan mudah tanpa perlu melalui banyak prosedur di hospital ataupun juga klinik. Maknanya rakyat tak perlu berpusu-pusu ke klinik dan hospital dan masalah COVID juga dapat dihindarkan. Namun nilai buruknya juga, rakyat yang tak mempunyai masalah kesihatan yang serius mungkin akan mengambil kesempatan dengan mengambil ubat-ubatan yang diberikan secara berlebihan sehingga ada rakyat-rakyat yang sememangnya memerlukan tak mendapat bekalan perubatan tersebut. Kerana kalau kita ikutkan, idea ini memerlukan pelaksanaan yang lebih serius dan kritikal. Okey, seperti idea yang keenam ialah menyediakan kelas senaman secara atas talian yang patuh syariah dan performatif. Okey, dari segi kalau kita nilai dari nilai baiknya, rakyat akan dapat memperoleh ilmu baru dan juga kesihatan yang lebih baik. Maknanya rakyat akan dapat dua manfaat apabila dia duduk dekat rumah. Yang first, dia akan dapat ilmu baru, dan yang kedua, dia akan dapat badan yang lebih sihat dalam masa yang sama. Namun nilai buruknya, mungkin terdapatnya risiko dalam mengikut step senaman dengan betul. Mungkin dia akan alami kecederaan ke apa sebab secara atas talian kan, mungkin dia silap melakukan sesuatu step tu. Okey, sekarang tibalah tempat kita nantikan, iaitu apakah kesimpulan yang kita dapat daripada gaya berfikir ini. Kesimpulannya, pemikiran merupakan suatu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan, kerusingan dan masalah yang timbul. Dengan menggunakan pelbagai teknik dan gaya berfikir,
untuk membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan secara logik, efektif serta pragmatik terhadap masalah atau perkara yang dihadapi. Jelasnya lah, setiap manusia mempunyai cara berfikir yang berbeza antara satu sama lain. Untuk mereka mengaplikasikan pemikiran yang telah kita bincangkan, huraikan sebelum ini mengikut situasi dan keadaan tertentu. Dan ini merupakan sumber rujukan yang kami gunakan. Okey, dan itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.